Kata Abu Talhah, aku dapat melihat kami semua mengantuk, dan ketika itu pedang terlepas daripada tangan aku 2 hingga 3 kali. Terlepas pedang ni, punya mengantuk, pegang pedang ni terlepas, ambil balik. Betul, orang Ta'ala bagi mengantuk. Sebab nak kurangkan perasaan gementar, sebab nak berhadapan dengan satu jumlah pasukan musuh yang jauh lebih besar. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengantuk sebelum adalah bantuan daripada Allah. Salah satu cara Allah datangkan perasaan aman dan tenang kepada umat Islam. Wa fis salati, dan mengantuk di dalam sembahyang, minasyaitan, daripada syaitan. Selepas 309 tahun kemudian Allah SWT menghidupkan kembali ketujuh pemuda-pemuda ni. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum, ayat 19. Tapi lepas hidup tak lama, sekejap saja, lepas berjumpa dengan pemerintah ketika itu yang telah pun bersilih ganti dengan pemerintah Islam waktu dibangkitkan semula, mereka bersyukur kepada Allah kerana dapat melihat dengan mata kepala sendiri satu masyarakat yang boleh beribadah kepada Allah. Ada rumah ibadah, syiar Allah dilaungkan di sana dan di sini, dan pemerintah ketika itu kesemuanya Islam. Seronok mereka. Daripada satu keadaan tak boleh semayang pun, tak boleh amalkan Islam, kepada satu keadaan yang kesemuanya Islam. Tuan-tuan, 309 tahun, roh pi mana waktu tu? Ni tak ada jawapan lah. Apakah yang dilakukan oleh roh-roh pemuda Ashabul Kahfi selama 309 tahun? Semua orang nak jawapan ni, dan insya-Allah waktu duduk dalam syurga nanti kita semua akan ingat soalan ni, insya-Allah. Cari ya Ashabul Kahfi. Sedang ke tak dulu waktu tidur lama tu? Daripada kami pun tak sedang apa. Antara yang dimatikan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Ashabul Kahfi adalah anjing yang bersama dengan mereka. Menurut pendapat yang paling masyhur, anjing tu dia tak duduklah sampai dalam syurga, kerana tak ada nas yang sarih dan sahih bahawa anjing tu masuk dalam syurga. Tak ada dalil yang kuat. Cumanya para ulama kata, yang ijma' ke semua ulama ialah anjing itu bukanlah anjing yang dimiliki oleh salah seorang pemuda Ashabul Kahfi, tetapi anjing itu adalah anjing yang hanya ikut mereka, berkawan dengan mereka dan mengiringi mereka ketika mereka dalam perjalanan nak pergi ke dalam gua. Disebabkan berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang Allah redha, maka nama anjing itu juga diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Pasal apa? Pasal kawan dengan orang soleh. Besar ke kecil? Kawan dengan orang soleh ni besar ke kecil? Besar. Di dalam neraka nanti sampai kepada satu tahap besarnya bila berkawan bersama, selalu duduk dengan orang soleh, mencintai orang soleh kenal kita kenal orang-orang soleh, sehingga satu tahap mereka mampu memberikan syafaat dengan izin Allah dan mengeluarkan kawan-kawan mereka daripada dalam neraka. Subhanallah. Kalau anjing, bukan anjing depa pun, bukan tuan dia pun, tapi sebab dia ikut je, maka dia juga diabadikan dalam Quran. Kata ulama tafsir, kerana dia bersama dengan orang soleh. Bila dia main masjid, tengok ada kuliah, dia main singgah, nak masuk tandas aja. Kesemua yang berada dalam masjid, apabila para malaikat Allah SWT singgah dan mendoakan keampunan beserta dengan syurga, malaikat kata, ya Allah, tadi dalam masjid ada 632 orang, 630 semua sedang berada dalam majlis ilmu, 2 orang singgah saja. Apakah mereka ini juga kami nak masukkan di kalangan yang diampunkan dosa dan boleh dimasukkan dalam syurga? Allah Ta'ala jawab, ya, masukkan 2 orang tu sekali. Sebab mereka lalu di majlis orang soleh, di majlis ilmu di taman syurga, lalu je, bukan main duduk pun, main singgah je, main pepaip-paip je, main tengok meter masjid je. Tapi waktu tu ada majlis ilmu, waktu tu ada ramai orang soleh berhimpun, Allah Ta'ala kata masukkan mereka dalam pahala yang diberikan. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Allah Ta'ala jawab, kerana kumpulan orang baik-baik ni, siapa saja yang dekat dengan mereka akan mendapat keberkatan dan rahmat Allah SWT. Yang dekat, kalau yang kawan, mereka boleh memberi syafaat kepada kawan-kawan mereka yang berada di dalam neraka. Subhanallah. Saya langkau satu cerita, saya terus masuk ayat yang ke-60, iaitulah kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir.